jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa ta'zimu lillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abti fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Allah, telah sampai usia Nabi Allah Ismail yang boleh membantu ayahnya Nabi Allah Ibrahim untuk meninggikan binaan Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Lalu berkata ayahnya, wahai anakku yang kusayangi, ayah telah bermimpi Allah memerintahkan agar ayah menyembelih engkau wahai Ismail. Dan apakah pandangan dan pendapatmu? Lalu dijawab oleh Nabi Ismail, wahai ayahku yang kusayangi, sekiranya mimpi itu datang daripada Allah, laksanakan dengan rasa ketaatan dan keikhlasan, nescaya ayah akan dapati saya nanti tergolong daripada kalangan orang-orang yang sabar, yang mendapat kemenangan. Sadaqallahul Azim. Surah As-Saffat ayat 102. Surah As-Saffat ayat 102 yang dimuliakan pengisi surau. Surah apa tadi? An-Najah. Surah Abdul Rahman Auf. Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh ahli kuasa pentadbir surau, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita berada dalam majlis perkongsian ilmu. Hari ini kita berada sudah pada hari 1 Zulhijjah. Malam ni masuk malam yang kedua Zulhijjah. Kelebihannya cukup besar. 10 malam ini disebut di dalam suratul Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar, kata Allah. Waktu fajar ni subuh ya, waktu fajar. Demi waktu fajar. Waw tu waw qasam, waw sumpah. Allah bersumpah dengan waktu yang disebut waktu fajar. Yang kedua, Allah juga bersumpah walayalin 'ashr. Lailun, lailan ni maksud dia, kalau ambil lailan ni satu malam, kalau layalin maknanya banyak malam. Banyak tu berapa malam? Disebut walayalin 'ashr, iaitu 10 ashr. Asyar kita kata puasa hari Ashura 10. Baik, ada 3 pandangan mengatakan 10 malam. Ada pandangan pertama sebut walayalin 'ashr itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu ada kemuliaan kelebihannya. Yang kedua, kata ulama, iaitu disebut juga 10 malam itu daripada 1 Muharram sehingga 10 Muharram. Itu pun disebut oleh ulama tafsir, ada sebahagian menyatakan gitu. Dan yang ketiga, walayalin 'ashr itu adalah 10 malam Zulhijjah. Ini pandangan yang jumhur, maknanya yang ramai menyebut tentang kelebihan 10 malam Zulhijjah.
Dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi dia ada tafsir dia, tafsir Al-Qurtubi menyebut bila disebut walayalin ashri 10 malam, maka 10 malam itu juga adalah 10 hari siangnya. Siang dan malamnya itu samalah kelebihan. Maka di antara kelebihannya itu pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita beramal. Dan amat dilarang sama sekali melakukan perkara maksiat. Jadi hari ini kita ada 1 Zulhijjah, maknanya kita sedang berada pada tanggal 1 Zulhijjah. Patutnya pada waktu ini kita tak rasa nak berehat di rumah tanpa ada melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah. Sehingga dalam hadis menyebut, bertahlillah kamu, watahlilatan, tahlillah, watakbiratan, bertakbirlah kamu, watahmilatan, taklah kamu bertahmil. Allah perintah supaya zikrullah, ingat kepada Allah dalam apa juga bentuk, termasuklah kita hadir dalam kuliah, dalam siri ceramah. Menung balik kita di Putrajaya ni agak-agak, jangan rasa tak mati dah. Mati ni bila-bila masa Allah boleh ambil nyawa kita. Kalau seronok duduk Putrajaya, saya berjaya, duduk berjaya belaka. Jangan. Menung balik apa yang aku dah buat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadan, kata Allah. What is your preparation? Ask yourself. Maknanya apa dia? Bekalan, preparation, persiapan, tuan-tuan. Kun fid dunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu wada. Buatlah persiapan bekalan hidup kamu macam kamu hidup selama-lama. Itu satu bab dunia. Jangan malas kerja, jangan malas usaha, cari sesuatu untuk ataupun demi sesuap nasi. Itu Nabi yang sebut. Kerja macam burung, nampak pagi lagi terbang cari makan. Kalau ada anak datang sarang balik, tak duduk diam burung, cari usaha untuk tadi. Tak boleh menadah tangan ya Rab ya Rab ya mudu yadahi ila sama ya Rab ya Rab ya Rab. Itu sebahagian daripada ikhtiar. Bila dah kita usaha ikhtiar, doa. Dan dah doa kita tawakal, last sekali pasrah, redha. Ada rezeki banyak tu kita redha, kalau tak ada, tak ada lah. Nampak? Itu yang terbaik, tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya bila kita lihat tadi, perlunya kita merenungi yang disebutkan tadi. Beramal ini, kata Nabi pula, wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bila beramal, kamu rasa macam besok pagi akan mati. Buat sungguh-sungguh, beramal sungguh. Sebab kita tak tahu kita mati bila ni, ibu, tuan-tuan sekalian. Kita tahu besok mati, turun habis. Satu kondo, satu flat ni, residen, tak tinggal seorang pun, percaya lah. Yang tengok mak kilau, tinggal mak kilau, bersilau-silau jadinya. Tu contohlah. Main hebat mak kilau, satu family boleh tengok wayang sinema. Bukan sini, ini Putrajaya, Zimbabwe, tahu tuan-tuan. Mak kilau boleh bawa family, kuliah semayang jemaah surau, tak boleh nak bawa family. Ni kita nampak. Yalah Ustaz, mak kilau tu kita pun sokong, kan perjuangan, pandai pula cakap, kan kita nampak mak kilau tu pahlawan, macam Iskandar Zulkarnain lah, macam tu lah barat, tentang British. Jadinya tak salah Ustaz, kami nak pergi satu keluarga. Tak, bukan masalah salah, tengok tak salah, tapi kena adil.
Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempat. Itu maksud adil. Jadi kita nak ambil tadi balik. Hidup ni menung balik. Apa pengorbanan yang kita dah buat, yang kita sedang buat, tuan-tuan. Ini baru masuk tajuk tentang korban. 10 malam yang pertama Zulhijjah ni, jadi kelebihannya kita dah sebutkan tadi. Beramal, pahalanya berganda, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr. Boleh tengoklah ayat pertama hingga ayat yang kelima tafsirnya. Saya baca tadi sebagai mukadimah. Dan yang kedua, bila disebut korban ni daripada kalimah qarib, yaqrabu korban. Qurbani kan lagu tu. Bila disebut qarib maknanya dekat. Apa yang dekat? Ertinya mengambil maksud dekat itu ialah tujuan melakukan satu ibadah yang ada pada hari yang disebut Yaumun Nahrun. Apa maksud Yaumun Nahrun? Hari raya kita lah, hari raya haji, raya puasa. 10 Zulhijjah Yaumun Nahrun, 11 dan 12 dan juga 13 Zulhijjah. Berapa hari? 4 hari. Ini disebut sebagai Yaumun Nahrun. 4 hari ini adalah 4 hari raya Idul Adha. Disebut Adha kerana dilakukan sembelihan korban itu pada waktu duha. Udhiyah sama juga, ibadat udhiyah, ibadat korban. Jadi artinya bila mana suatu pensyariatan ibadat korban ini yang Allah sebut dalilnya dalam Quran, tuan boleh rujuk di dalam surah Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar ayat yang kedua, 3 ayatnya. Surah yang ke-108. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kawthar. Sesungguhnya kata Tuhan, kami telah beri nikmat, yakni kepada mereka yang taat. Apa agak-agak nikmat? Kita boleh baca lah, nikmat ni syurga. Yang paling hebat taat, tak lain tak bukan kekasih Allah Nabi SAW, yang paling taat, syurga. Baik, bila Allah bagi tahu nikmat ni kami bagi pada orang yang taat, maka balaslah apa yang Allah perintah buat. Apa di antara ayat yang kedua, nampak? Fasalli li rabbika, hendaklah kamu fasalli, sembahyang pada Tuhanmu, khusyuk dan cari ilmu nak solat ni. Ya, peringkat awal kita disuruh muru auladakum bisolah. Macam mak ayah kita dululah, kita kecil suruh sembahyang, long sembahyang, angah sembahyang, pergi masjid suruh. Tapi bila dah 10 tahun, wadribuhum wahum abna ashar, bila anak 10 tahun 10 years old, maka Nabi kata wadribuhum, daraba yadribuni, pedih, pukul, bukan sebat macam di jara. Pukul anak sebagai suatu nasihat, pukul sekadar mereka tu rasa takut. Imam Hasan Al-Basri menyebut, gantung rotan di rumah kalau boleh, setiap rumah tu sebagai satu psikologi. Anak tu tengok rotan takutlah, pergi mayang. Nampak tak? Itu contoh. Ingat kita dulu macam tu juga kan? Bila tak mayang, ngacah lah si mak ni kurang sikit lah ayah, mak dia lembut lah, biarlah bang, anak kecil lagi, bukan tahu apa anak kecil, umur dah 24. Haru tuan-tuan, bukan 4 tahun, 24, biarlah bang, muda lagi dia kan. Jangan ada rotan, sian patah riuk dia nanti, patah tebu, bukan tebu, patah tebu nanti. Tak bagi isteri, suami jangan, jangan kan. Kalau yang serius sungguh, patahnya dahan pokok belakang rumah, dia kejar, dia hambat, tak cukup tanah, lari balik daripada operasi di hutan. Lem dah semayang belum? Orang tu saya pulih hutan,
Operasi 3 bulan dalam hutan komunis, ngejual cimping, Rashid Maidin, Samsiah Pakih. Ingat lagi masa tu? Keluar pun dah muka macam hutan ni, nampak tuan-tuan. Itulah tegasnya orang tua. Dah sembahyang belum? Nampak? Ni yang Nabi suruh ni. Sebab Allah perintah tadi, fasalli li rabbika. Sembahyang dengan Tuhan, pada Tuhan betul cara sembahyang. Elok. Itu peringkat awal kita disuruh. Dah kita umur dah 30, 40, 50, takkan nak suruh lagi macam tu dah. Kita upgrade lah, improve. Mesti ada improvement. Kita bagi islah, penambah baikan tu adalah. Sembahyang tahap level tu lah. Fatihah pun itu, tajwid pun macam tu juga. Jirantan lajina ngam-ngam gitulah tuan-tuan. Umur dah 60 ngam-ngam. Kan ngam-ngam Pak Ji. Habis an'am, ni'mat, an'am. Ngam-ngam bukan nikmat. Ngam-ngam Cina kata cukup-cukup. Duk ngam-ngam tu betul kan? Ini umur kita dah semakin naik ni, meningkat. Yang kita nak kena korban juga. Maknanya korbankan masa. Sebelum ni susah nak belajar, masa sibuk belaka. Mana mesyuarat, mana meeting, Meridian Hotel, mana golf pula 4 jam main golf, 18 lubang, campur 2 lubang hidung 20. Itu tuan. Meeting sesaja, sibuk benar tu. Bila masa nak beribadat? Mana ada korban? Tak korban. Dah pencet, saya tak boleh duduk diam lah. Dah biasa kerja ni, bila mana tak kerja ni, otak jadi biul macam orang tak betul, sewel. Kena kerja juga. Dah kita kata, umur kita semakin tua ni, rumah kata pergi, kubur kata mari. Duit nak banyak mana lagi nak kerja? Dah bukan pasal duit sah. Apa itu? Tak boleh rehat-rehat ni jadi tepu, ni jadi macam tak kena pula dah. Banyak lagi kita boleh buat. Korbankan masa kita dah lah. Kita kata dunia ni, dulu aku dah jenuh dah. 59 tahun aku dengan dunia. Payah nak pergi masjid, datang masjid, datang surau, campur dengan masyarakat. Duduk tengok, ni apa tak cukup, aircon tambah kalau tak cukup, kapet okey ganti baru. Apa lagi? Quran, ambil Quran baca pula. Nampak? Harta pun jalan, diri pun jalan. Nampak? Tu yang kita nak. Sisa umur ni tak korban langsung kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok macam mana ketua pemuda syurga yang Nabi bersumpah. Siapa dia? Sayyidina Hasan ini disebut sebagai ketua pemuda syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti, bersama dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan nak mencari redha Allah. Dalam riwayat menyebut Sayyidina Hasan daripada Madinah ke Mekah dia buat haji, berjalan kaki sebanyak 24 kali tuan. Sayyidina Hasan ni berjalan kaki buat haji. Bukan ada kenderaan, unta pun tidak, apa pun tidak, flight lagi tak ada, kapal laut pun tidak. Berapa jam? Naik bas 6 jam lebih kurang, lebih lagi baru Mekah, Madinah, Mekah. Kereta api laju yang ada tu, yang tu 2 jam setengah lebih kurang lah. Sebab nama kereta api laju. Kalau ikut zaman dulu mana ada? Bersusah payahnya kenapa nak cari redha Allah. Nampak? Imam Syafi'i dia boleh khatam Quran sehari 2 kali. 30 juzuk tu 2 kali sehari. Mana ada masa nak berlabun, kata orang Perak. Mana ada masa nak buang masa tu mengopi mengetih tengok bola mak kilau. Nah, tuan. 2 jam boleh mak kilau. 5 minit nak dengar khutbah. Macam terbakar punggung ni nak duduk tu. Kan? Tak boleh Ustaz, lama benar. Komplain. Imam tarawih jangan lama-lama. 2 ayat potong dah cukup, Allahu Akbar. 2 ayat potong dah cukup,
Tak nak lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allahu akbar. Yang tulis seronok. Jangan memanjang. Sambung pula dah habis alif lam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ingat habislah, sambung lagi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum mu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ingat habis dah rakaat pertama, sambung lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun la innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingat habis dah, sambung. Bila nak habis? Satu muka, satu rakaat. Tak demam cikumunya tu kan. Itu contohlah. Ni yang kata ni. Susah kita. Menung balik. Nak duduk di akhirat berapa lama? Yang kita nak korban masa dunia. Tak lama tuan-tuan dunia. Setakat 60, 70. A'mara ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku, kata Nabi, antara 60 years old to 70 years old. 60, 70 je tuan-tuan. Nung balik Allah. Ingatkan lama. Tanya orang yang umur dah dekat 100 tahun. Jemulah. Jemu. Saya baru nak kata tua tak tua, muda tak tua, muda lah juga. My age 48 years old. I tell you, I'm still young and I feel young. Rasa. Tapi nak kata tua, tak tua lagi. Muda tak muda dah. 2 tahun 50. Nabi kata 60 sampai 70. Hak yang mati ni tak ada pun kata syarat mati nak kena tua, sakit, tidak. Nampak? Yang pasti kematian itu sampai bila tiba ajal. Bila tiba ajal, buat apa pun pada waktu itu Allah tak peduli tuan-tuan. Hang minum arak ke, hang zina ke, hang tengah mengumpat ke, memfitnah orang ke, dan macam-macam lah keadaan pada waktu itu, sikit pun Allah tak peduli. Tapi kita minta pada Allah, mati kita mati sedap, mati kita mati husnul khatimah. Yang kita dah tengok dalam medsos, YouTube dan sebagainya, kematian yang cukup dicemburui. Ada yang mati sedang sujud, ada yang mati sedang baca Quran, ada yang mati sedang berdoa, ada yang mati sedang khutbah di Masjid Bukhari beberapa tahun yang dulu. Tengah khutbah, rebah, meninggal dunia. Allah, mati yang cukup mulia tuan-tuan. Ya. Mati sedang mengangkat takbiratul ihram. Baru ni di Kik Kuda Kelang, bulan Ramadan baru ni. Allah, cukup seronok. Mati. Allahu Akbar. Tadi solat tarawih selesai 8 rakaat, kemudian habis 8 ada tazkirah. Sempat dengar tazkirah. Ya. Kemudian habis tazkirah, sambung witir. Dia tengah ataupun sedang mengangkat takbir untuk solat witir. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu rebah dia. Rebah-rebah tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak bangun dah tuan-tuan. Baru ni di Surau Bukit Kuda Kelang. Tanyalah orang sana. Nama dia almarhum Allahyarham Tuan Haji Munir. Cukup cemburu kita dengar. Tok Siap di Bangi, Surau Muhajirin seksyen 7, tak silap saya, pun macam tu juga. Mati dia waktu disujud selepas zuhur, sembahyang sunat ba'diyah. Nampak? Berbagai-bagai keadaan. Bila kita dengar apa yang mereka buat, mesti ada amalan mereka yang mereka boleh mati dalam keadaan macam tu kan. Sama juga sahabat meninggal di Madinah beberapa tahun yang dulu.
Amalan dia yang istiqamah dia tahajud. 3 pagi 4 pagi bangun, 3 pagi 4 pagi bangun. Ustaz Taliban orang panggil, Ustaz Nur Azli Musa, aka Ustaz Taliban. Janggut merelung panjang. Merelung cakap orang Kedah, relung panjang. Tak ada janggut panjang dalam Malaysia ni, rasa dia ke panjang sungguh. Dan memang pengalaman saya beberapa kali lah misi kemanusiaan luar negara dan dalam, bila sebilik dengan dia, tahu macam mana dia punya rutin dia. Mesti dia memang dia sedar 3-4 pagi sedar bangun. Penat macam mana pun dia tetap pergi Vietnam, Kempuchia, merata dengan dia. Dia bangun 3-4 pagi. Tak malam ni amalan ni. Mesti ada. Sebab itu kita nak kena ada sesuatu yang kena istiqamah kita. Tapi jangan kita riak atau menunjuk ataupun yalah mencerita pada orang. Kita dengan Tuhan yang tahu. Ni kita nak beramal ni tuan-tuan. Sebab tadi pasti kematian itu mendatangi kita. Kita suka tak suka, maka kita kena hadap. Sebab itu kita nak ambil balik tadi. Roh spirit ibadat kurban ini boleh kita terjemahkan dalam bentuk kehidupan kita, yang mana perlunya kita pada setiap masa, every time. Mau tak mau kita kena dahulukan Allah dan Rasul. Ini yang diuji oleh Allah. Kamu dahulukan Allah dan Rasul ataupun tidak, sebagai satu manifestasi ibadat korban kamu yang kamu lakukan pada hari Udhiyah Nahrul tadi 10, 11, 12 dan 13. Kalau betul korban itu atas dasar taqwa, natijah implikasinya tuan-tuan mesti menjurus ke arah kita ni punya aktiviti dan tindak tanduk kita. Begitu juga lidah kita, perbuatan kita, hati kita. Mesti kita akan lihat bagaimana setiap waktu dan masa kita berusaha untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Redha maknanya apa dia tidak maksud redha ialah kita tidak membenci apa yang Allah taala tentukan takdir buruk, dan kita menerima sesuatu datangnya juga daripada Allah. Jangan benci dan kena terima redha pada mencari redha Allah. Jangan cari redha manusia. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu nak cari redha manusia, kamu kejar macam mana pun tak akan dapat redha manusia. Redha Allah vs redha manusia, tu kena cari redha Allah. Duit yang ada, sejauh mana kita boleh berkorban, harta yang ada, sebagaimana yang kita dah baca dah paparan cerita Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, Ummul Mukminin, ibu sekalian. Macam mana harta dia, walhal janda yang kaya tuan-tuan, habis dikorbankan demi agama Allah Subhanahu wa taala. Ni gatai tangan, dia berkata gatai tangan ni nak dapat duit, tak tahulah. Ya kot ni, gatai berbenar pula tangan dia. Nak cerita dia, habis Khadijah duit. Sebab dorongan daripada husband dia, nampak. Suami yang baik, nampak, menasihat, mendidik, tarbiyah isteri supaya jadi baik. Kalau suami yang soleh, dia nak bawa isteri yang solehah, sebab sama-sama mereka nak jumpa di syurga. Takkan isteri tak seronok. Suami ajak baca Quran, suami ajak solat berjamaah, suami tegur jangan tak tutup aurat, pakaian labuhkan, longgarkan, stokin jangan tak pakai dalam mazhab Syafi'i aurat, tangan kalau agak rasa nampak seksi, tangan tu bukan umur yang orang 80 90, pakai handshock, pakai ni sampai ke pergelangan sebab aurat, jangan biar sampai nampak bulu ketiak. Nampak? Itu suami yang baik. Suami ajak pergi kuliah, suami ajak pergi ceramah, jom yang daling. Kita boleh mak kilau 2 jam, takkan tak boleh dengar ceramah Ustaz Alimdin, umpamanya lah. Nampak? Ini suami yang baik. Tapi kalau suami jenis buat tak kisah, lantak you lah, you punya kubur, I punya kubur, amboi. Ni tak boleh lah tuan-tuan. Dan nak jadi sebegitu perlu
ada tadi. Jiwa yang boleh sentiasa pada bila-bila masa, anytime, anywhere, iaitu korban tadi. Memang berat. Aku nak tegur isteri aku ni dengan main, dia ni tegur kerang, melompat dia. Aku pun takut. Nampak? Jenis suami macam ni, dia tak berani tegur, nak kena korbankan rasa takut tu. Dia nak kata korbankan rasa takut nak menegur sesuatu yang baik. Sebab kita lihat konsep Islam, nampak bila mana kita berada dalam Islam, suatu perkara yang tak boleh kita tak buat, mesti kena buat, iaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syarat nak jadi, kata Allah, tu'minuna billah, kamu beriman pada Allah. Tengok balik apa dia syarat. Naklah kamu, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Suami tadi nak tegur isteri benda yang mungkar, maksiat, jangan takut suami. Kita lah abang-abang ya, tuan. Tegur. Anak pun gitu juga, tak semayang, tegur. Isteri tak tutup aurat, tegur. Korbankan rasa takut. Jangan, aku tak boleh. Kan aku tegur kang, habis miss bulan syuru sebulan miss. Kereta pula isteri yang bayar. Kan main-main, Alphard makainya 15,000 saya bayar. Sebab siapa bayar? Isteri aku yang bayar. Tu tak boleh nak cakap apa lah. Aku tak boleh, aku tak berani ya. Jangan baik 5,000 miss, mampu aku nak makan apa. Ini suami pula kan ada kerja apa, harap isteri. Akhirnya takut. Bukan itu cara Nabi ajar, tuan-tuan. Kan itu cara dia. Dan begitu juga, apa juga maksiat mungkar, marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Peringkat pemimpin pun begitu juga, bertanggungjawab, kena korbankan apa sahaja. Tengok macam mana Abu Bakar Siddiq, sebelum dia solat subuh pada setiap hari, dia sudah mengagihkan kekayaan yang dia ada kepada fakir miskin. Sebelum subuh dah selesai dah, dia punya pengagihan, distribution harta dia untuk diberikan kepada fakir miskin, sebelum subuh. Itu amalan dia. Nampak? Sayyidina Umar meninjau masyarakat pada waktu itu, mana rumah fakir miskin yang belum dapat beras lagi. Contoh gitulah, kita kata beras, gandum, roti. Dia cari dulu. Sebelum dia nak ambil gaji ke, dia nak ambil apa, tu yang kata, ni tanggungjawab pemimpin. Korbankan apa yang kita ada, supaya apa yang kita buat bersamaan dengan konsep tadi. Kita berkorban kerana Allah dan Rasul. Nabi jangan tanyalah ya, yang Nabi cukup meraihkan fakir miskin, anak yatim, gelandangan, homeless, dan juga yang lain. Yang kita kena contohi, tuan-tuan. Korbankan rasa ego. Jangan ego, jiwa besar. Walaupun kita kata aku ni tak salah, tapi dia bersalah. Sebab kita nak ambil bulan Zulhijjah ni bulan perdamaian. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, ila akhir ayat. Surah Taubah ayat 36. Bilangan bulan di sisi kami, kata Allah, ada 12 bulan sejak kami ciptakan langit dan bumi. Ya, kemudian kata Allah, daripada 12 bulan ada 4 bulan pula yang hurum, dihormati, bulan haram, bulan suci. Itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Nabi sebut di dalam hadis bulan tu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah yang kita sedang berada. Tengok Allah kata fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu melakukan kezaliman pada diri kamu dan juga pada orang lain. Jadi kalau bergaduh kita, jangan bergaduh sampai bulan haram ni damai kita. Adik-beradik pun begitu juga, suami isteri pun begitu juga, jiran pun begitu juga. Ni bulan yang kita ambil rohnya, ya, ambil barakah dia.
Dilarang sama sekali kita berkelahi, bergaduh, berbalah. Itu yang sepatutnya berlaku, tuan-tuan. Yang Islam nak mendidik. Ya, agama Islam, religion, nak mendidik, nak educate kita ni semua supaya faham agama betul-betul. Tak semua orang Melayu bila mana hidup sahaja lahir ke dunia ni diterus faham Islam, mana boleh. Sebab nak cerdik mesti melalui proses, nak pandai mesti melalui proses. Pasukan bola, tak kira JDT, Kedah FA ke apa benda, tak kira KL ke Selangor FC ke apa benda, bila menang tu satu proses. Nak betul-betul mendapat pencapaian yang terbaik, sukan SEA Game ke apa benda, ke Olympic Game ke, maka bila nak menang tu adalah suatu proses. Proses inilah yang kita nampak bukan mudah. Tahap ujian dugaan Allah pada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail nampak, sehingga nak menjadi orang yang sabar menang tu terpaksa lalui satu Allah perintah Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail. Nabi Ismail ni dua-dua diuji. Kan kata bapa dengan anak sekali. Senang ke anak seorang tu lah, tuan-tuan. Dengan Siti Hajar. Kahwin dengan Siti Sarah ni lama tak dapat anak, ibu sekalian. Dengan Siti Hajar dapat anak, rezeki alhamdulillah. Siti Sarah lawa lah. Ya, Siti Sarah lawa. Macam kita Master Universe ke Miss Universe gitulah. Ya, Pretty Woman ke apa benda. Lawa lagi daripada Tatayang Ratu Cantik Thailand, tak lawa mana. Suzana Maryam Belina Indonesia, Nyi Belorong, tak lawa mana, tak pernah dengar pun, tuan-tuan. Nyi Belorong, orang Indonesia tahulah siapa dia. Suzana Nyi Belorong, tak lawa mana. Priyanka Chopra, Priti Zinta, Syawarayar Ashra nak sebut payah. Bunyi macam Rai Ross pula kan. Arsyawaya Rai kata begitulah lebih kuat, tak lawa mana. Yang kata Angelina Jolie, dululah wanita tercantik di dunia. Jennifer Lopez, Madonna, tak lawa mana. Siti Sarah lawa. Allah uji pula, Allah tak dapat anak, dapat pun lewat. Dulu lagi dengan Siti Hajar dapat anak, dapat pula tadilah. Allah perintah pula di Mekah, semelih pula anak. Allahu Akbar. Tu yang syaitan datang hasut bisik. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yasin yang kita baca hari-hari ni, Allah bagi tahu syaitan ni dah memang musuh kamu yang nyata. Jelas. Tiba-tiba datang syaitan bisik, wahai Ismail, wahai Hajar, wahai Ibrahim, dah lah, kau menikahun. Hajar, kamu percaya ke cakap laki kamu macam tu, yang kata suruh sembelih anak? Ismail, kamu nak ke jadi mangsa bapak kamu? Ni dialog lebih kurang kita punya dialog lah. Ibrahim, anak kamu seorang tunggal laki pula ni, sayang dia, kenapa kamu nak sembelih? Kan kamu ada kambing banyak, ribuan kambing ternakan Nabi Ibrahim. Riwayatnya ada 2 anjing digunakan untuk menjaga ternakan kambing Nabi Allah Ibrahim. 2 anjing itu dipakaikan rantai emas. Hebat, tuan-tuan. Walhal ada kambing, boleh buat kambing golek berguling macam-macam lah. Nak masak kurma, nak masak kari, nak buat sup apa tak kira lah. Tapi yang dipilih orang pula yang nak disembelih Allah. Ini satu ujian, peringkat ujian yang cukup kuat. Asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal atau kama qala. Hadis sahih. Apa kata Nabi? Manusia yang paling kuat diuji yang dahsyat, syadid, yang kuat, hebat. Siapa dia? Nabi jawab, bala'an al-anbiya. Bala' ni maksud ujian, ibtila. Anbiya, Nabi tak kata satu orang Nabi, tapi anbiya ni plural, jamak, banyak, ramai Nabi-Nabi. Dan daripada 25 Rasul, maka ada 5 Rasul yang digelar ulul azmi, keteguhan hati, kuat kesabaran ujian yang hebat.
Nabi Allah Nuh yang pertama, yang kedua Nabi Allah Ibrahim, yang ketiga Nabi Allah Musa, yang keempat Nabi Allah Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 rasul ulul azmi. Kita dah belajar dah waktu sekolah rendah dulu. Bila tengok Nabi Allah Ibrahim, Allah, hujan berat. Anak yang disebutkan azbahuka, azbah ni sembelih. Yang nak disembelih tadi sembelih ka tu ialah manusia Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nak terima tak? Nak terima tak? Terima. Akhirnya kelembutan hati Ismail tadi menerima, ya Allah, kalaulah itu perintah Allah, wahai ayah yang kusayangi, ya abi, if'al, laksanakan ya wahai ayahku yang kusayangi, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah nanti akan dapati saya akan tergolong daripada kalangan orang-orang yang sabar. Sabar ni maksudnya kemenangan. Ujian macam mana kita sabar, kemenangan. Dugaan macam mana, sabar. Tapi itulah, sabar tu tahap gaban lah bahasa kita, tuan-tuan. Tahap gaban ni tak boleh buat bincang punya sabar, kan? Tuhan yang tahu. Kerenah macam-macam. Sabar dengan kerenah anak, sabar dengan kerenah isteri, sabar dengan kerenah suami. Ya, sabar je. Kalau aku tak sabar, anak aku akan buat. Kalau aku tak sabar, memang selalu kita sebut itu, kan? Kalau aku tak sabar dah ni, kalau kita tak sabar, habis ikutkan hati amarah, ikutkan hati mati, tuan-tuan. Tapi Nabi Allah Ibrahim tenang ni, nampak? Tenang ni, keep calm, kata orang Jawa. Keep calm. Bertenang Nabi Ibrahim, beritahu kepada anak tu pun bertenang. Anak pun akhirnya respon yang cukup tenang. Diuji kedua-dua, dan Allah perintah tukarkan Nabi Ismail tu sembelihkan dengan seekor kibas. Ni yang kemenangan. Allah nak uji tu yang kata Nabi Rasul. Dan kemudian Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan Namrud pula. Udah nak dibakar Nabi Ibrahim. Ujian berat. Kita tak mampu, tuan-tuan, menung balik qasasul anbiya. Cerita para Nabi Rasul dalam Quran ni banyak. Ada masa carilah buku, kitab kisah para Nabi Rasul Allah. Macam mana mujahadah mereka, pengorbanan mereka untuk bawa umat mereka ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak tak ramai yang follow. Follow tu tak ramai. Followersnya tak ramai. Sampailah hari ni bada'al islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Hadis sahih. Nabi sebut Islam datang dalam keadaan pelik, aneh, janggal. Maka kata Nabi, Islam akan pergi dalam keadaan aneh, pelik, janggal, dagang. Tapi Nabi kata beruntunglah orang yang ikut Islam dalam keadaan dagang, pelik, aneh dan janggal. Walaupun nampak tak ramai yang nak tutup aurat, tapi itulah kumpulan kelompok golongan yang mulia di sisi Allah. Tak ramai. Hak yang semayang pun tak ramai. 85% umat Islam tak semayang 5 waktu dalam negara kita, tuan-tuan. Tak ramai. 15% saja yang 5 waktu sehari semalam. 15%. Menung balik, ya Allah, apa nak jadi hari ni, tuan-tuan? Apa nak jadi hari ni? Tak buka masjid, mengamuk sakan. Macam-macam dia bermaki, hamunnya dia JK masjid suruh. Al-harru wal birru wal kalam al-kalibun thummal mangku wal hayyun. Nampak? Kan sedap bunyi tu. Habis dia haru biru kan dia JK masjid suruh. Habis di kalam kabutnya JK masjid suruh. Habis di mangkuk hayunnya JK masjid suruh. Tak buka suruh, tak buka masjid. Kami marah. Tapi bila dia buka, nampak elok merokok dia di anjung rumah, depan rumah, di balkoni. Ya Allah, kita kata duk sedut gudang garam, Perlis, Gold Flake, Gold Leaf, Dunhill, Marlboro, saja sebutlah. Yang merokok tahu lah kot, kan? Ada yang cabut bulu ketiak bini, cabut uban daki. Kan apa buat di rumah? Tak ada apa.
Kadang tengok drama Korea lah dia, kadang drama Taiwan lah dia, kemudian Tamil, Hindustan, cerita lah. Azan berkumandang, ada dia peduli tak? Nohin je kata orang Perak, tak ada pedulinya. Berlaku dentam kita kuliah, ada rasa nak dengar, bising lagi ada, bising lagi. Ish. Oh, dia jerit ni jerit ni nampak. Inilah tuan-tuan, akhir zaman. Tak ramai ni Nabi sebut ni. Yang kata akhir zaman ni wa yazharul fitan, akan lahir dan zahir fitannya pada ujian. Untuk kamu yang disebut lagi as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi ala jamri. Kamu nak amalkan Islam ni macam ni bara api yang kamu genggam. Tak tahan, kamu akan buang. Tak tahan tuan-tuan. Dalam kata lagi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu alaih bin nawajis. Ke atas kamu sunnah aku dan khalifah rasyidin. Siapa dia? Bakar, Umar, Uthman, Ali al-mahdiyyin. Mereka ni dapat petunjuk belaka daripada Allah. Dan Nabi kata addu alaiha bin nawajis. Kamu gigit sunnah aku ni, kata Nabi, macam kamu gigit dengan gigi geraham. Kuat-kuat. Sebab Nabi tahu tuan-tuan, kita di akhir zaman tak terdaya, kita tak kuat. Ujian kita. Walhal baru lagi kita nampak akhir Ramadan 10 terakhir. Allah bagi second chance lagi. Ada peluang kedua pula 10 malam. Bukan takat malam, Imam Qurtubi sebut siang dan malam. Yang kata 10 Zulhijjah awal. Tapi nampak itulah, tak terdaya kita. Kadang tanya bulan apa ni, entah jawab. Itu pun ada juga, tak tahu ni bulan apa ni. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau nyanyi tu kan 12 bulan yang disebutkan tadi, daripada Muharram sampai Zulhijjah. 12 bulan ni sekejap je. Jam celik dah habis dah. 12 dah, bulan 12 Zulhijjah. Tak lama dah jam celik wukuf dah 9 Zulhijjah. Yang kata ulama, wukuf 9 Zulhijjah tu di Saudi. Kita bagaimana? Kita punya 9 Zulhijjah, kata ulama, ikut negeri-negeri ataupun negara-negara punya Zulhijjah. Apa yang kita kena buat? Korban sikit. Nak kenyang je. Kenyang. Tadi terdarah tadi. Saya makan di mana tadi? Presiden sebelah kot tadi. Yang ramai orang food court. 9 ke 11? 9 ke? Nak ceritanya, nak kira makan tak habis-habis. Lepas Jumaat makan, lepas Jumaat makan, tak Jumaat makan juga. Lepas ni katanya ada kambing golek-guling ke apa ke malam ni, insya-Allah. Kalau ada, tak ada, saya balik lah apa nak katakan tuan-tuan. Kalau ada rezeki ada lah malam ni. Ni yang Nabi sebut ni. Kalau boleh puasa 1 sampai 9 tu yang terbaik. 1 Zulhijjah sampai 9. Ini manifestasi ibadat korban. Tak mampu nak 9 hari puasa, baik, ambillah Nabi kata siyam yaumi Arafah. Berpuasalah kamu pada hari Arafah. Inni ahtasib ala Allah. Sesungguhnya aku mengharapkan daripada puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Dia kata tadi ulama sebut ikut negeri-negara yang menentukan 9 Zulhijjah tu bila. Kalau ikut Saudi kita tak sama, kita lewat Saudi awal 9 Zulhijjah wukuf. Jadi kita ambil ikut kalender takwim falak, kita dah buat kiraan dah. Betul itu. Dan kata Nabi apa lagi? Nabi kata yukaffirus sanah allati qablahu. Nabi kata kelebihan puasa hari wukuf di Arafah hari 9 Zulhijjah yang disebut tadi, maka yukaffirus sanah allati qablahu, akan diampuni tadi kan, tadi ini ahtasib ala Allah an yukaffiru sana allati qablahu, aku mengharapkan dosa aku digugurkan selama setahun. Qablahu ni sebelum, kemudian wasannata allati ba'dahu,
Dan kemudian kata Nabi, dosa digugurkan pula setahun ba'dahu, ni selepas tahun, selepas tahun sebelum, 2 tahun. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis hasan. Tuan-tuan, cerita tentang ibadat meramal kita 9 Zulhijjah, korban. Besoknya 10 ayam ni, yang disebut oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis, ma amila ibnu Adam yawm nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jal min ihraqatil dam la ya'ti yawm al-qiyamah biquruniha wa azlafiha wa sya'ariha wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah azza wa jal bimakan qabla an yaqa'a ala al-ardi fatibu nafsan atau kama qala. Apa maksud Nabi kata? Baik, kata Rasulullah, tidaklah ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam, kata Rasulullah, yang mana amalan itu, kata Nabi, dilakukan pada Yaumun Nahrun, hari 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan hari itu pula, kata Rasulullah, amalan itu ahabba ilallah azza wa jalla, amalan yang cukup disayangi, dicintai, dikasihi oleh Allah. Amalan pada hari raya korban. Apa amalan tersebut? Nabi sebut iaitu min ihraqatid dam. Min ihraqatid dam, amalan menumpahkan darah. Dam maksud di darah, bukan dam haji itu. Dam ni darah, yang disebut majrad dam. Iblis ni masuk ikut saluran darah. Dam tu darah, menumpahkan darah. Lanjutnya binatang an'am, binatang ternakan. Dalam kitab fiqh qurban karangan Syekh Fatani almarhum hafizahullah ta'ala, bagaimana tuan-tuan rahimahullah ta'ala, bagaimana Syekh Fatani mengarang banyak panjang dalam perincian detail cukup. Allah, kita baca tuan-tuan, banyaklah aku ilmu tentang ibadat korban, aku tak reti, aku tak tahu yang akan gitu hal dia. Dah, binatang yang terbaik sekali unta, ibil. Walaupun ada lembu wagyu, itu kategori lembu wagyu. Lembu wagyu ni, orang yang makan slice daging wagyu, tanyalah di restoran Menatek tak Menatek, satu slice pun nak dekat 700-800 kan, ada yang 1000. Lembu wagyu seekor boleh cecah sampai 100,000 lembu wagyu. Walaupun lembu tu memang good class, kira tak ada lawan lah dengan lembu yang lain, tapi tetap ibil itu adalah binatang yang terbaik untuk dijadikan binatang korban. Unta. Walaupun bakar, sapi betina tu Allah sebut juga dalam Quran. Ibil pun Allah sebut juga dalam Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak melihat penciptaan ibil, unta? Nampak Allah suruh tengok pada unta. Saya kalau di Mekah memang cari nasi unta dulu. Nasi unta disebut hashi, anak unta muda. Cari di kaki bukit Jabal Nur, nak naik ke Gua Hira, situ ada mat'am hashi, restoran anak unta. Bagi saya tak tahu, baru ni akhir Ramadan raya di pada raya Madinah, kami buat makan jamuan raya, beli nasi unta. Hari pertama raya beli nasi unta, memang lah bagi saya lah, lebih sedap lagi unta daripada kambing. Kambing pun sedap lah, unta bagi saya lagi sedap. Yalah, sedap mahal. Kambing berapa je sekor? 1,200. Unta sekor berapa? 10,000 lebih, 10,000. Sedap daging dia. Yang suka lah, yang tak suka tak tahu. Saya kalau bagi pilihan memang unta sedap. Jadi unta binatang yang paling utama. Kemudian barulah lembu, kerbau, kemudian kambing, biri-biri, kibas. Tu dia punya ranking dia. Dan yang kedua, warna pula. Warna pun dipilih oleh Syekh Fatani. Warna yang paling champion sekali untuk buat korban binatang tu warna putih. Unta tak boleh tengok warna putih. Kalau lembu ada warna putih, cari lembu yang warna putih. Kemudian perang-perang coklat merah, kemerahan. Kemudian turun pula belang-belang
yang terakhir ni warna aswad hitam. Perincian dia nampak nak buat korban. Ambil hadis tadi, ditumpahkan apa dia, pertumpahan darah, maksud tumpahkan darah binatang ternakan an'am yang tertentu pada hari tertentu, itu maksud korban. Kemudian dalam hadis tadi menyebut akan datang tadi layak yaumul qiyamah, akan datang pada hari kiamat, apa dia? Biquruniha. Quruniha ni, qarnun ni tanduk. Iskandar, Zulkarnain. Apa maksud qarnain? Qarnain dua tanduk, qarnun satu tanduk. Baca dalam surah Al-Kahfi kan, hari Jumaat tadilah. Baik, kemudian selain tanduk itu datang pada hari kiamat, yang kedua wa azlafiha, datang kuku. Yang ketiga wa asy'ariha, datang pula bulu. Ni yang kata ni, bukan bulu ketiak kita tak, bulu binatang korban yang kita buat pada korban. Tiga ni, tanduk, kuku dan bulu. Tiga-tiga ni yang kita buang. Mana ada kita makan? Tak ada orang makan tanduk, tak ada orang makan bulu, tak ada orang makan kuku, tak ada. Gigit kuku dan makan kuku, itu lain. Itu tabiat. Gigit ada, habis kuku digigit ni, sedap pula makan. Tak ada pula menggoreng kuku lagi, tak ada. Ada orang blender kuku, kemudian masuk dalam gulai lemak ketam, tak ada kan. Apa hal kuku? Sedap, dia jadi rempah ratus pula. Tak ada tuan, gila ke apa? Tak makan tiga-tiga ni. Tapi Nabi kata dia datang besok pada hari kiamat. Kalau dah itu yang datang pada hari kiamat, takkan daging yang dimanfaat boleh makan? Tulang jangan tanya. Oh, kalau ada malam ni dia bok tuan, memang bok-bok sungguh lah kita. Tulang ekor lagi lah, yang hilang dulu biasa ekor lah, ekor lah. Itu sebab jangan kita yang terlibat dalam proses pengendalian ibadat korban menetapkan aku ni tukang lapah, aku cuk-cuk ni bahagian ni bahagian. Jangan tuan-tuan, haram hukum, jangan main. Penyembelih tak boleh tentukan aku nak seekor, aku sembelih 200. Jangan, hukum haram. Aku yang motong tulang, nak senang ke gaji tulang ni? Umur pun tahu, duk lapah tak ada benda, pisau potong-potong-potong dah siap. Aku ni menggaji tulang ni, aku nak tulang selangka lah, aku nak tulang ni, aku nak bahagian ekor. Tak boleh tuan-tuan, jangan main. Sebab itu Allah bagi tahu awal lagi dah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-Hajj ayat 37. Jangan kamu harap daging dan darah tu sampai pada Allah, akan tetapi yang sampai pada Allah adalah takwa. Pernah di Sungai Buloh dulu tu, saya duduk sana dulu, ada suara bila mana buat ni ibadat korban. Itulah AJK. Kena tamak lah kot, Allah nak tunjukkan tuan. Kat seminggu juga bau busuk, apa benda bau busuk. Cek-cek rupanya ada plastik dalam tu, daging korban dan ke benda yang ada dalam plastik tu. Ni organ-organ yang kita buat korban dalam plastik. Dia letak di atap surau, taklah tinggi atap tu yang di hujung. Akhirnya dia lupa, Allah melupakan dia, tak perasan, tak ambil plastik yang ada benda-benda tu tadi. Seminggu bau busuk lah. Sifat tamak Allah tunjuk rugi di dunia lagi, nampak. Itu kata tuan-tuan, orang yang bukan takat buat korban tu nak kena ikhlas, yang mengendalikan tu pun ikhlas. Jangan seronok, ni aku nampak dah ni bahagian bahagian rusuk, di ni batang pinang ni tak ada orang lain, aku lah ni. Ekor lagi lah, aku sembelih kejap lagi, masuk plastik hitam, suruh anak aku buat balik. Jangan tuan-tuan, ni memang kalau buat juga macam tadi, al-harru wal birru wal kalam al-kalibun thummal mangku wal hayyun. Lebih kurang gitulah kalau buat jugalah. Harap orang sini tak buat macam tu perangai, ya, sebab kita ada disiplin dan kita lakukan tadi kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, cerita sambung panjang tuan-tuan tentang korban tadi. Ambillah apa yang juga disebut oleh para alim ulama, man arada salah wal islah wal majda wal izzah bi ghairi jihad wa tadhiyah fa huwa halimun wahim. Kalau kamu nakkan kepada kebaikan, penambah baikan, ketinggian, kemuliaan bi ghairi jihad wa tadhiyah,
tapi kamu tak buat pengorbanan dan tak ada jihad, seumpama, kata ulama, mimpi kamu mimpi yang kosong. Jadi begitulah isi hidup ni, mesti ada pengorbanan dan perjuangan untuk sukses di dunia wal akhirah, here and after. Bukan kata dunia, akhirat pun gitu juga. Tak bangun tahajud nak masuk syurga macam mana? Harapkan solat fardu tak memadai, tuan-tuan. Puasa tak puasa sunat Arafah, setahun sebelum, setahun selepas, 2 tahun Allah Ta'ala bagi keampunan dosa. Bukan lama, 12 jam lebih kurang. Tak mampu sah, tak boleh saya nak puasa. Pukul 10 dah lapar, kenang kita tarik, kopi tarik, Nescafe, Neslo, cam, macam-macam. Dengan capati, dengan tosi telur ni, capati telur ni, roti telur ni belaka. Nak puasa hari Arafah tak masai lah. Rugi tak? Tengok orang lain, pahala dapat, dosa gugur 2 tahun. Senang ke nak dosa gugur macam tu je? Sedekah kita pun kurang, nak zikir pun kurang, baca Quran pun payah. Ambil antara puasa yang ada ni. Itu antara kalau kita boleh selalukan, ya. Orang alim, orang wali ni memang itu amalan apa? Quran hari-hari baca, dan juga puasa macam puasa Nabi Daud, selang sehari kejap puasa, kejap buka, kejap puasa, kejap buka. Amalan wali-wali Allah. Kan itu kita ambillah rahmatnya, ya, daripada Allah di bulan Zulhijjah ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Roh spiritual korban itu diterjemahkan dalam perkara ibadah, dalam perkara kehidupan, mendahulukan Allah dan Rasul daripada tuntutan dunia yang hanya sementara dan bersifat fana. Wallahu alam. Cukup sekadar itu untuk perkongsian ilmu pada malam ini. Dan saya ada 3 hari. Hari ini, esok lagi subuh, apa dia Sabtu, dan last sekali hari Ahad, ya, apa dia kembara dakwah di Putrajaya. Isnin insya-Allah 4 hari bulan Julai ada di TV3, tanyalah ustaz. Tu pun tajuk ibadat korban, ya. Dan 5 hari bulan saya ada program di Ipoh, Jabatan Veterina pun ceramah korban. 6 hari bulan saya akan berangkat ke Europe, ke Eropah, ke Belanda dan ke Jerman insya-Allah, dan juga ke Spanyol dan Switzerland, Italy. Ada program korban dan juga ada program dakwah, kembara dakwah di Eropah pada 6 sehingga 17 hari bulan Julai. Doalah untuk saya dan tim saya, ada 4 orang yang bersama nanti insya-Allah. Sekadar itu, mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi, tuan-tuan. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba, Islam dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan sekalian di luar